warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasaru wa wala. Dan dirahmati Allah, DJ Ustaz Syafiq. Seterusnya kepada seluruh ibu, kakak, ayah-ayah, abang, dan adik asyik sayangi di sini. Ada hudud, mesti ada qisas, mesti ada ta'zir. Jadi itu kita kena faham betul-betul lah. Jadi bila kita kata hudud ni, apa maksud hudud ni ya? Hudud ni dia asalnya daripada perkataan had lah. Dia punya, kalau kita panggil singular lah, untuk kita meningkatkan ketakwaan dan keredaan Allah. Jadi terima kasih kepada saudara Syafiq, kemudian kru Ikin, dan tidak dilupakan yang memang selalu makan benda-benda yang baik dan kerjakan amal soleh. Seolah-olahnya apa yang kita hasilkan, apa yang kita makan ada kaitan rapat dengan amal soleh. Apa maksudnya? Sebelum ni itu bila menyebarkan keadilan, dengan ilmu itu bila mendidik penduduk untuk membina pertahanan dari Ya'juj dan Ma'juj. Jadi tuan-tuan, ada pun ayat 109 bukan terbelah hitam itu punya hubungan kemanusiaan, tapi Silaturahim ini memutuskan hubungan dengan mereka yang ada pertalian darah. Jadi memegang hubungan silaturahim dengan adik-beradik, dengan pakcik kan, ada yang, jadi kita hidangkan dua jenis makanan yang sesuai untuk mereka makan, dan kita wawarkanlah ini makan yang makanan-makanan yang kita hidangkan. Dan selain daripada makanan tradisi, ini musim perayaan kita ni, kita tanda tradisi kita sebagai orang meragui kewujudan Tuhan, ada yang menolak kewujudan Tuhan, dan kadang-kala kita digambarkan bahawa orang-orang yang percaya kepada adanya Tuhan, adanya kuasa, boleh dilihat di akhirat. Atau kita dah meninggal, kita nampaklah roh. Contoh dia malaikat. Saya tak nampak malaikat. tak nak kehebatan dan keemasan Islam adalah kerana menawarkan rawatan-rawatan, orang kata menawarkan sistem perubatan yang menonjol. Maknanya soal kesihatan tubuh yang kemudian tak kala duduk tawaruk pada yang tidak usul. Baik. Syarat selawat di dalam tahiyatlah. Yang pertama, memelihara segala huruf. Yang kedua, memelihara segala itu. Tapi yang perlu kita lakukan apa dia? Kita kena pula belajar bagaimana caranya untuk menaikkan hak-hak persahabatan. Satu aksi. Dan apa yang menarik yang menyebabkan Kak Yati rasa Kak Yati nak jemput Rain untuk kongsian khabar arwah muda adalah kelainan yang Rain bawakan dalam Rain straight workout itu, kan? Maksudnya Rain workout kasih sayang dan pembinaan daripada interaksi di antara satu dengan yang lain. Betul, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kata, kami ni isteri Rasulullah SAW, kami ni bahagia betul dengan Rasulullah SAW sebab dia ada fikir sangat. Tapi dari segi masa saya pergi dekat sekolah Islam tu, saya dapat lihatlah anak-anak kemboja yang dia orang ni
حبلان يفنى اصطباري يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري لم أزال بالباب واقف فارحمن ربي وقوفي وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عكوفي ولحسن الظن لازم فهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي وارح سري وقلبي من لظاها والشواظي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري والحمد لله رب العالمين. Itulah 91.2 FM.
pelajari ilmu dan dapatkanlah ilmu daripada para ulama dan kitab-kitab yang muktabar. Semoga kehidupan kita di dunia yang sementara ini akan diuruskan secara tertib dan secara sempurna oleh Sang Yang Maha Pencipta. Hayati pengajian kitab Matan Al-Zubad serta kupasan ilmu fiqah meliputi soal jawab berkaitan ibadah bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad Lufi Muharram dalam rancangan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis jam 10.15 pagi. Semuanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. UniSyams membuka permohonan ambilan pelajar baru sesi kemasukan Ogos 2023. 42 program berbagai bidang ditawarkan di peringkat asasi, diploma, sarjana muda, masters dan PhD. Pengajian berintegrasikan duniawi dan ukhrawi. Program pengajian diiktiraf MQA dan pembiayaan pendidikan disediakan. Mohon sekarang di www.unisyams.edu.my atau hubungi 04 415 5051. Jadikan UniSyams destinasi pengajian pilihan anda. Jom masuk UniSyams. Sempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka, Sarawak Maju Makmur. Majlis Islam Sarawak bersama Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM dan agensi kerajaan di Sarawak menganjurkan Ijtima' Ilmuwan Islam Antarabangsa pada 25 dan 26 Julai 2023 di Dewan Kompleks Islam Kuching, Sarawak. Ijtima' yang mengangkat tema Keharmonian Kepimpinan dan Pengurusan Mengangkat Martabat Ummah dirasmikan oleh Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari dan Tuan Datuk Abang Haji Openg. Jangan lepaskan peluang untuk menonton secara langsung majlis perasmian yang akan dibawakan kepada anda pada 25 Julai 2023 jam 3 petang. Anda juga boleh mengikuti acara penuh sepanjang program berlangsung menerusi FB Live di Facebook Institut Kefahaman Islam Malaysia dan laman web TV IKIM di www.tvikim.my. Untuk maklumat lanjut, layari laman web IKIM www.ikim.gov.my. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islam sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali bersiaran waktu ini bersama saya Nanti Baradin juga tetamu kita. Hari ini adalah rakaman yang telah kita lakukan ketika berada di Masjidil Haram. Jumpa dengan saudara Muhammad Mujahid Zaharuddin yang telah pun menjadi seorang penterjemah untuk menterjemahkan khutbah dan sebagainya di Masjidil Haram. Dan sebelum kita nak ke soalan, sebelum kita berhenti lihat tadi, kita ada soalan dari sepi keluarga, cara didikan ibu ayah serta suasana lah ketika dibesarkan menjadi siapa Mujahid pada hari ini. Nak tahu jugalah kan, kalau nak dengar khutbah tu sendiri kan, dengan khutbah yang telah diterjemahkan, memang kena tunggu ketika khutbah tu dibacakan ataupun pada hari Jumaat itu je yang kita boleh dengar, atau macam mana sebenarnya? Ada kaedah-kaedah tertentu ke? Kalau tapi silap kami juga, sepatutnya setiap kali hari Jumaat ada link khas untuk kita dengar secara langsung. Maksudnya sebab dengar secara langsung. Sebab ialah kalau orang Melayu kalau dia dengar khutbah Arab mungkin dia tak faham apa-apa. Okay? So antara inisiatif Masjidil Haram, mereka sediakan satu platform nama dia Manaratul Haramain, link Manaratul Haramain. Setiap kali khutbah kita boleh dengar secara langsung. Dan khutbah-khutbah yang telah diterjemahkan sebelum-sebelum ni mereka akan upload juga. Boleh dengar macam semalam punya, minggu lepas punya, kita boleh dengar dengan bahasa Melayu lah, dan 10 bahasa yang tu. Kiranya teks tu dapat awal lah kan? Selalunya khutbah Jumaat ada teks, khutbah Arafah pun ada teks. Khutbah macam gerhana matahari, gerhana bulan ataupun minta hujan tak ada teks selalunya lah. Susah tak nak terjemahkan tu? Kalau bahasa ni contohnya bahasa Arab, sejujurnya bahasa Arab antara bahasa yang sangat-sangat luas lah. Sampai Imam Syafi'i cakap tak ada orang boleh kawal bahasa, tak ada orang boleh menguasai bahasa Arab kecuali Nabi. Cakap luas tak luas bahasa Arab, dikatakanlah ni tak tahu betul ke tak, dikatakan perkataan singa. Contohnya saya tanya tuan-tuan puan, dalam bahasa Melayu berapa kata serti untuk singa? Tak ada. Bahasa Arab
800 kata lebih. Maksudnya sangat-sangat luas lah bahasa Arab. So untuk bahasa Arab atau mana-mana bahasa, yang pertama sekali kita kena banyak menggunakan. Kalau kita contoh saya balik Malaysia 5 tahun tak guna bahasa Arab, kita akan lupa. Kadang-kadang kita boleh faham je tapi tak boleh nak cakap. Dan kita kena banyak membaca dan mendengar. Itulah bahasa secara umum. Untuk bagi saya nasihat. Orang ramai umum nasihat macam tu lah. Kalau kita boleh kongsikan juga apa antara cabaran, adalah cabaran menjadi penterjemah. Kalau saya, cabaran yang pertama macam saya cakap tadi, cabaran dia susah sebab dia berkait rapat dengan Kementerian Haji dan Umrah. Maksudnya kesalahan tu sangat-sangat susah. Sekarang ni kami tengah kumpulkan macam kumpulan haji, kumpulan khutbah hari Jumaat untuk 5 tahun, dan kami akan bukukan jadi encyclopedia. Tapi untuk kami cek tu, kami kena cek dalam 3-4 kali untuk kami baru tahun ketiga. Maksudnya kena baca satu-satu. Tapi nak revise tu sangat-sangat mengambil masa lah. Sebab kalau mereka dapat tahu satu kesalahan, mereka akan carilah orang tu, siapa yang terjemah tu, sebab mereka akan ada data, mereka akan tengok kelayakan, kenapa tak layak, dan semua tu akan menjejaskan reputasi syarikat sendiri, syarikat swasta dan syarikat dan kami sendirilah. Antara lain sebab dia campur 10 bahasa dan setiap negara ada budaya masing-masing, dan budaya kita kita tahu juga bahasa orang Malaysia, orang Indonesia agak lembut, orang lain agak ada yang keras, tapi bagi mereka bukan keras, itulah culture mereka. Orang macam Afrika, orang tu, dan orang Arab, bos kami juga cara Arab lah, keras cara, kalau nak sekian contohnya Arab punya kerja, sepatutnya kami adalah masa, contohnya 8 sampai kerja 8 sampai 3 atau 4 petang. Kadang-kadang sampai rumah, awak terjemah sekarang, saya nak sekarang. Pukul 8 malam, dia tak, kadang-kadang dia cakap macam tu lah. Sekarang saya nak seorang datang office, ada kerja khas, kena ikut jugalah tu, dia punya budaya kerja kat sini lah. Ongkos lagi, ongkos selalu jugalah, tapi musim haji dengan Ramadan selalu jugalah. Sebab ialah musim untuk musim haji dan musim bulan Ramadan, musim haji ni dalam setiap hari 10.30 pagi kami ada jam tazkirah live juga 10.30 pagi setiap hari. Dan selalunya haji ni dia selalu ongkos sebab kadang-kadang ada kerja daripada contohnya Kementerian Pelancongan, Kementerian Haji dan Umrah, mereka akan hantar terus ke tempat terjemah tu lah. Dan mereka akan cakap, okey sekian, awak contoh bahasa Melayu, bahasa Inggeris, terjemah artikel ini, contoh terjemah sekian akan kena cepat-cepat lah terjemah. Kalau sekarang ni ada degree, ada perancangan tak lepas ni nak sambung master ke macam mana? Susah juga nak cakap, tapi secara umumnya saya sebenarnya tengah tunggu sambung masters. Mungkin sambung masters di Malaysia, tapi tesis. So saya akan duduk sini sambil buat tesis lah. Mungkin kalau boleh sampai PhD dalam 5-6 tahun lagi insyaAllah. Sepanjang bertugas sebagai penterjemah ni, ada tak pernah lalui satu khutbah yang susah lah, paling susah nak terjemah? Terjemahan sebenarnya khutbah yang paling susah, semua orang tak makruf lah, terjemahan Syekh Sudais sama dia, Imam Masjidil Haram. Sebab beliau seorang macam pandai berpuisi, pandai bersajak. Kadang-kadang susah bahasa, mana-mana bahasa lah, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Arab. Kadang-kadang simpulan bahasa Inggeris tak sama dengan simpulan bahasa Melayu. Contohnya kataan panjang tangan. Kalau bahasa Malaysia panjang tangan maksudnya apa? Mencuri. Panjang tangan bahasa Arab suka bersedekah. Terbalik. Kalau tak boleh kita terjemah jangan terjemah panjang tangan ke sini mencuri. Takut tersalah. Lagi-lagi apa-apalah, kadang-kadang metafora dia punya, kalau kita panggil kat sini majas tu maksudnya kita cakap seorang singa sedang memberi khutbah, bukannya singa, maksudnya kita tu agak sukar lah. Kadang-kadang jujurnya saya sebenarnya antara empat tu antara yang paling low lah, kira low profile sebab degree. So kami pun, pengalaman saya 6 bulan ni, bagi saya terjemah sangat-sangat susah bagi saya untuk terjemah betul-betul bahasa Arab tu. Kadang-kadang kami kena bincang 4 orang, kadang-kadang satu perkataan tu 10 minit kadang-kadang, sebab nak tahu apa maksud dia ni, tak faham kadang-kadang. Dan kadang-kadang sukanya kita biasa manusia biasalah manusia banyak kesalahan. Kadang-kadang khatib pun salah tulis. Kadang-kadang kita buang tidak. Contohnya kalau mudah, seorang muslim boleh berbuat maksiat, sepatutnya tidak boleh, tu mudahlah. Tapi perkataan yang agak sukar tu sebab ayat tu mudah,
tertinggal tidak, tertinggal jangan. Itu menjadikan kita bila kita terjemah, kita tak boleh lari dari teks. So bila khatib tertinggal, kita kena bincang sama-sama apa yang kita nak letak kat sini. Kita rasa apa, dan rasa kita tu pun boleh salah. Itu yang agak sukar lah. Sebab kesalahan bila manusia, semua orang buat kesalahan. Kita akan baca dulu, lepas khutbah keesokan hari atau petang tu kita akan dengar balik khutbah dengan teks Arab tu ada tak kesalahan, ada tambahan. Lepas tu baru ubah lah. Lepas tu kami akan rekod semula. Tapi yang mula-mula tu orang dah dengar dah. Orang dah dengar dah. Kami akan rekod semula supaya dan untuk jadi simpanan, sebab rekodlah dalam pejabat. Selalunya lah, selalunya tak ada kesalahan besar yang kita lakukan. Memang contohnya terjemah khutbah Jumaat, kami akan seorang akan terjemah. Tapi pagi Jumaat tu dari pukul 8 sampai pukul 12 tu kami akan revise. Semua orang akan baca satu-satu. Contohnya kami ada kita ada dua laptop macam tu. Sebelah bahasa Melayu, sebelah bahasa Arab. Akan baca satu-satu. Setiap orang, 4 orang akan bercakap. Okey, perenggan pertama dah okey. So kita tak akan gerak kecuali semua orang dah setuju. So susahlah untuk kita hantar yang salah, sebab kita memang takkan hantar yang 50-50 macam tu. Semua orang akan baca kecuali khatib sendiri yang tukar. Tu agak ialah bukan keluar bidang kuasa kita lah. Tapi untuk terjemah yang apa-apalah, artikel atau apa-apa, kita akan baca semula semua. Dan kita ketua dalam bahasa Melayu pun, ketua kami Indonesia, dia akan baca balik semula. Setiap tu kita revise balik sebelum kita bagi. Paling kurang ada 2 orang revise tu bagi. Mungkin antara yang susah juga, kadang-kadang khatib dia sendiri tukar khutbah. Tu yang susah. Sebab masa khatib cakap bahasa Arab, jujurnya kita susah nak fokus bahasa Arab dia apa. Okay? Kita akan baca je. Sampai sini khatib baca cerita pasal apa ni. Contoh kita cerita pasal sabar, khatib cerita pasal istighfar. Macam mana? So kita kena, tu pening, tu agak pening lah. Tu agak antara cabaran jugalah tu khutbah. Kalau tengok tadi daripada pengalaman cerita sebagainya, susah sebenarnya nak menterjemah. Betul bertanggungjawab besar juga sebab nak menyampaikan khutbah ni, maksudnya menyampaikan amanat. Macam mana boleh terdetik nak mohon jawatan sebagai penterjemah? Sebelum saya masuk, saya cerita ada 3 orang Malaysia sebelum saya penterjemah. Tapi beberapa tahun lepas tu dia macam terputus. Semua Indonesia yang conquer, yang tim 4 orang Indonesia. Kemungkinan besar lepas tu Masjid Haram tengok bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia ada sedikit difference, sedikit perbezaan. Mereka memerlukan jugalah Malaysian 2 orang. So mereka mencari 2 orang. So buka permohonan masa tu jugalah. So saya first batch lepas terputus kejap. Dia mencari 2 orang. Jujurnya saya tak berapa pasti berapa pernah dulu. Ustaz ni yang first sambung legasi tu lah. Macam tu lah. Dengan Dr. Wifak sekali kami masuk sekali. Apa perasaan Ustaz? Kita dapat tawaran ni. Itulah perasaan, tak tahu nak cakap macam mana, gembira. Satu benda yang sepatutnya saya dah kena balik macam tu. Sepatutnya saya kena balik. Sebenarnya saya dapat final exit. Universiti dah bagi final exit. Bila dapat Masjid Haram, saya dapat sambung sikit lah. Kita panggil Presiden Kad lah, Presiden ID. Sebabkan kerja ni lah. Sepatutnya dah balik Malaysia. Dah selesai. Untuk buat haji memang tak boleh. Sebab masa khutbah Arafah tu kami akan ada kat office kami untuk musim bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri. Dan musim haji tak ada cuti. Tak digunakan cuti sama sekali. Tapi selalunya yang dapat jadi penterjemah ni selalunya semua dah buat haji. Sebab mereka selalunya sebelum ni student selalunya dah buat haji sebelum tu, selalunya dah tak ada. Memang tak dapat cuti ya. Sebenarnya keistimewaan secara umum tak ada, sebab sebenarnya saya dapat, kalau kad kerja tu bukan kad kerja Masjid Haram, dia ada kerjasama macam tu. Sebab sekarang dah tender ke swasta. Antara keistimewaan contohnya tengah dia Masjid Haram sesak tu, tak boleh masuk tu, saya boleh masuk. Yang tunjuk kad tu lah. Dan polis kan susah nak jalan masuk. Tu je lah keistimewaan dia. Boleh masuk masa sesak. Yang lain tu tak ada. Macam tadi Haji kata ada degree saja perlu ada sokongan lah kan untuk nak bekerja. So sokongan pada pihak Haji sendiri ialah apa yang hafal berapa hadis ke apa ke, macam apa sokongan? First kali pointer masa degree. Lepas tu hafal. Setiap orang ada CV masing-masing ni. Saya letak kat CV saya lah. Saya hafal Quran dekat sini. Lepas tu exam dekat macam kita panggil
Jabatan Agama Mekah lah, dapat 100 untuk hafal Quran. Lepas tu hafal hadis lah pula. Hadis beberapa hadis lah dalam, kalau dalam bahasa Arab kita panggil muttafaqun alaih, disepakati oleh Muslim dan Bukhari. Lebih kurang 3-4 ribu hadis matang saja dengan nama sahabat dah, nama sahabat saja. Contohnya daripada Abu Bakar, Nabi berkata, Nabi bersabda. Malaysia ada 7 saya first. Rasa adik-adik yang lain akan jejak langkah tu. Saya tak tahu juga jejak langkah, tapi yang saya tak tahu, yang adik bawah-bawah tu tak tahu lagi, tapi yang dua yang bawah saya, seorang doktor, seorang medik USM, seorang lagi yang chemistry kat USM. Tak ada setakat ni, tak ada lagi lah yang ikut bahagian agama. Dan saya pun saya cakap saya ambil sains masa dekat Malaysia dulu. Dia pun SPM okey lah, maksudnya boleh dapat scholarship. Ayah saya yang macam banyak bagi dorongan lah untuk ambil bidang agama macam tu lah. Keluarga okey ke Ustaz ni duduk kat Arab Saudi macam ni? Keluarga yang agak-agak kan? Ayah lah, ayah pensyarah dekat UTM electrical, bahagian elektrik lah. So ayah dah tengok career, dah tengoklah bahagian sains ni macam mana. Cabaran memang semua bahagian kita berjaya, tapi cabaran masa depan lah. Dan kita pun tahu generasi macam saya ni agak struggle dengan masalah ekonomi, masalah tak ada kerja semua tu. Dan ayah nampak benda ni paling boleh bagi itulah. Sebab kadang-kadang lah ni saya tak ada bagi satu statement umum, tapi kadang-kadang ada orang jadikan bahagian agama ni the last choice. Contohnya dapat SPM, dapat semua fail ke apa, dah tak ada pilihan, yang ambil agama. Tu tak dapat scholarship ataupun tak dapat masuk mana-mana, dapat ambil agama. So sikit je orang bila dapat straight A, baguslah. Saya tak cakap tahu UK, US ambil medik, ambil kimia semua tu, satu benda yang bagus. Tapi bila semua orang pandai kumpul kat sana, orang yang ambil agama ni akan dikuasai oleh orang, bukan dikuasai, dia punya intelligence lah. Itu penting juga, intelligence dalam agama. Bagaimana Ustaz tentang murid profesional dengan murid profesional? Seorang murid Islami dan murid profesional juga. Bagi pandangan saya tu benda yang tak ada masalah, bagus. Contohnya saya selalu fikir, sebab Nabi SAW pernah bersabda tentang 10 orang yang dijamin syurga. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sa'id bin Zubair, Abdurrahman bin Auf dan lain-lain. Kalau kita tengok siapa-siapa yang pernah buku fiqh, dia pernah tak cakap, dia pernah tak dengar atau membaca, dia cakap Zubair berkata hukum ini haram, Talha berkata hukum ini halal, ataupun Sa'id bin Zaid cakap hukum ini makruh. Tak pernah, hampir mustahil. Kalau ada pun 1-2. Maksudnya bukannya untuk kita jadi nak masuk syurga tu, bukannya menjadi syarat kita ambil agama. Orang kimia tak boleh masuk syurga, orang medik tak boleh masuk syurga. Setiap orang Allah Ta'ala jadikan dengan kelebihan masing-masing. Ada orang pandai baiki motor, itulah cara dia untuk masuk syurga, membantu orang. Ada orang macam tuan-tuan puan media, itulah cara tuan-tuan puan menyebarkan Islam, menyebarkan benda kebaikan. Itu masing-masing. Macam contohnya, kalau tuan-tuan puan suruh juga saya jadi doktor, saya tak jadi doktor, mati orang saya. Tak jadi. Setiap orang ada kelebihan masing-masing, dan Allah Ta'ala tak akan hinakan seorang tu lah. Contohnya Allah Ta'ala dah tetapkan dia jadi doktor, takkan Allah Ta'ala dah tetapkan dia jadi doktor, dia lagi susah masuk syurga. Allah Ta'ala kan adil, dan kemungkinan besar jadi ustaz lagi susah masuk syurga. Banyak pahala tapi dosa banyak. Lagi-lagi kat Mekah ni sama juga, pahala berganda, dosa berganda. Satu benda yang bagus lah, Muslim profesional, malah kerja apa-apa pun bagus. Semua orang Allah tetapkan dengan yang terbaik. Maaf kalau boleh tanya, SPM dapat straight A tu? Straight A berapa A? 11 2014. Ada tak apa-apa tips dari orang yang macam tu lah, ada macam makan kurma. Tak tahu lah. Cara belajar tu mungkin tak tahu juga sebab semua orang ada cara belajar masing-masing. Jadi boleh lah sikit-sikit belajar. doa ayah tu, Doa
kahwin kan? Bila tu? 2021 juga. Selas balik Malaysia lah, balas Malaysia. Orang Johor juga. Baru dapat baby 2 minggu. Alhamdulillah, tahniah, selamat datang kepada keluarga baru kan, dan keluarga. Jadi family ada kat sini ke macam mana? Kat sini. Alhamdulillah. Masa kita sebenarnya banyak lagi nak tanya sebenarnya, tapi dah masa kita agak terbatas. Jadi, terima kasih banyak kepada Ustaz Mujahid untuk perkongsian pada hari ini. InsyaAllah ke lapangan bila dapat pulang ke tanah air nanti ke, mungkin kita boleh jemput terus ke dalam konti kan. Jadi mungkin lebih banyak lagi kita boleh tahu, banyak lagi kita boleh belajar ni resepi macam mana didikan keluarga sebagainya. Kita tak betul-betul ambil lagi kan. InsyaAllah nanti bila masa telah lapang sebagainya, kita akan jemput lagi untuk sama-sama berkongsi pengalaman ilmu insyaAllah bersama dengan rakan pendengar Radio IKIM. Terima kasih banyak, sampai kita bertemu lagi lain masa. Semoga terus maju jaya insyaAllah. Ustaz Mujahid, Assalamualaikum. Dan tuan-tuan rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ada yang tertinggal setelah terbenam mentari, ada yang tertinggal setelah kering air di kali. Alam telah meyakinkan kau mesti pergi, kau mesti. Alam telah meyakinkan kau mesti kembali.
Dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Heran betul lah. Rumah awak banyak kucing. Tapi sofa cantik je. Tak ada koyak pun. Kucing tak cakap ke? Ini sofa Ella Furniture. Sofa anti cakap. Itulah aku biarkan je si Oyen duduk atas sofa. Bulu pun tak lekat. Anda yang beli kucing tu, nak masuk rumah baru atau nak beli sofa, dapatkan sofa Ella Furniture. Fabrik anti cakar dengan 200 warna untuk disepadan dengan dinding rumah. Lari FB Ella Furniture Malaysia atau ke showroom di Bukit Jelutong, Shah Alam. Ikan siakap buah papaya, ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting, iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Fadli Shah bin Alauddin. Pada suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Aklah kan? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azmul Fatih pula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, cikgu? Bagus soalan tu, Muhammad Azmul Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan jenis bual bicara. Siapa cepat dia dapat. Berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan bual bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera. Tempat adalah terhad bertakluk kepada terma dan syarat. Radio IKIM memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Luke dan Pian. Warna Pagi IKIM. Setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Ataupun 2 kali dalam 1 bulan. Barulah kita consider sebagai nocturnal emergency. Andai kata dia just jarang-jarang sekali-sekala macam tu, just mungkin night mail. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih pada rakan pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia memasuki jam kedua untuk perkongsian kita pada malam ini. Dan Alhamdulillah, untuk malam ini kita akan bersama dengan tetamu istimewa untuk perkongsian kita menerusi khabar orang muda. InsyaAllah kita akan bersama dengan saudara Muhammad Mujahid Zaharuddin, bertugas sebagai penterjemah, bukan calang-calang, penterjemah di Masjidil Haram untuk khutbah dan sebagainya. Dan Alhamdulillah bersama kita waktu ini untuk perkongsian, insyaAllah mungkin awalan ini kalau kita boleh kongsikan sedikit banyaklah latar belakang, dan kalau boleh kongsikan juga macam mana jalan cerita sehingga terpilih menjadi penterjemah di Masjidil Haram setelah 3 tahun kan. Tak silap saya, tak ada rakyat Malaysia yang dilantik menjadi penterjemah di Masjidil Haram. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mujahid bin Zaharuddin, asal Johor Bahru, Johor. Kat sini daripada 2016, lebih kurang 7 tahun lah, sekarang 23. Dan saya sebenarnya pelajar di sini, pelajar Universiti Ummul Qura di Mekah. Saya belajar 2 tahun diploma dan 4 tahun degree. 6 tahun saya jadi student dekat sini lah. Lepas tu baru saya apply menjadi penterjemah dekat Masjidil Haram. Okay, kalau untuk penterjemah Masjidil Haram secara umumnya, penterjemah Masjidil Haram terbahagi kepada 10 bahasa, ada 10 bahasa. Dan setiap 10 bahasa terbahagi kepada 2. Yang pertama, terjemah ke office, maksudnya banyak kepada macam papan tanda, macam khutbah, lebih kepada tulisan, bab komputer lah. Dan yang kedua adalah yang berdiri dekat Masjidil Haram. Maksudnya mereka ada penterjemah juga berdiri, bila ada orang ada sesat jalan ataupun nak tanya apa-apa tentang Masjidil Haram, boleh tanya. Dan setiap bahasa lebih kurang ada 8 orang. 4 orang penterjemah di office dan 4
orang penterjemah di lapangan, kita panggil lapangan. Ada 10 bahasa dan antara bahasa yang ada adalah bahasa Turki, bahasa Inggeris, bahasa Urdu, bahasa bahasa Urdu, bahasa India, dan banyak lagi bahasa lah. Okay. Dan untuk bahasa Melayu kita hanya ada 2 orang daripada 8 orang daripada kuota tu, kita hanya ada 2 orang walaupun nama dia bahasa Melayu, tapi kita sebenarnya campur bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu sebab kita lebih kurang dekat-dekat sama. Contohnya ada bahasa Parsi. Bahasa Parsi mereka menggabungkan juga 2 negara, Afghanistan dengan Iran. Mereka sama juga, dia ada sedikit perbezaan, difference, tapi sebabkan dia punya tu dekat, mereka akan gabungkan jugalah. Okay. Kalau Malaysia, penterjemah Malaysia tak ada dekat lapangan. Lapangan ada penterjemah Patani dan penterjemah daripada Kemboja. Kalau dekat office ada 2 orang Malaysian dan 2 orang Indonesian. Dan setiap minggu kita akan terjemah khutbah Jumaat lah. Itu kerja rutin kami lah. Dan kami akan tugas sebab kami ada 4 orang dan selalunya dalam 1 bulan ada 4 kali Jumaat. Lebih kurang seorang akan terjemah sekali lah. Terjemah secara live Masjid Haram. Dan terjemahan live tu dibagi, selalunya teks akan diberi lebih awal lah, sehari 2 hari lebih awal, dan kami akan terjemah. Kira bukan live tapi kami akan baca teks khutbah Jumaat. Tapi lepas kami baca teks khutbah Jumaat, contohnya macam semalam, saya semalam terjemah untuk khutbah yang semalam. Kadang-kadang ialah biasa, kadang-kadang khatib tu akan cepat, bacaan dia cepat dan kadang-kadang lambat. Dan selalunya penterjemahan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu akan menjadikan bahasa Melayu tu panjang. Kalau kita buka Al-Quran pun sama, kita nampak 2 perkataan, terjemah bahasa Melayu jadi 6. Sebabkan macam tu menjadikan kita akan lambat juga. Kita akan lambat, tak tally dengan khatib akan baca lah. So bila tak tally, kita akan just baca sebab kita kena ikut juga. Contohnya khatib duduk antara 2 khutbah tu, kita kena diam jugalah, tak boleh baca sambung yang tak siap lagi. Kita akan just banyak skip sampai habis khutbah sama juga. Dan habis khutbah contohnya hari ini dan besok lah kena hantar, kita kena dengar balik khatib cakap apa, dengan sebab teks khutbah bahasa Arab tu dengan teks apa yang khatib sebut. Kadang-kadang khatib ni ada tambahan, dia ada buang sedikit beberapa perenggan, ada tambahan, dan semua tu kita kena buat semula lah, dan kita kena rakam semula kalau ada perbezaan. Dan selalunya ada perbezaan lah, selalunya lagi-lagi dalam mukadimah, dalam penutup dan lain-lain. Dan itu sebenarnya kerja utama lah kira. Kerja utama terjemah khutbah Jumaat. Dan antara yang besar lagi adalah terjemah khutbah Hari Raya, khutbah Hari Arafah, dan khutbah solat-solat istimewa, contohnya solat gerhana matahari, gerhana bulan, dan khutbah lain-lain lah, solat istisqa ni minta hujan, ada khutbah juga. Itu juga menjadi tugas utama kami. Tapi apa yang mungkin antara yang paling susah adalah terjemah secara live tanpa teks. Kami ada kerja lain, contohnya bila ada seorang syekh ataupun syekh ni macam ustaz, kita panggil ustaz lah dekat Malaysia, cuma dipangkat ni macam menteri. Contohnya Syekh Sudais adalah ketua Imam Masjidil Haram, dan hampir setiap bulan beliau ada majlis khusus di Masjidil Haram. Dan masa tu tak ada teks lah, bila macam dekat masjid dia buka buku, dia baca satu hadis ataupun satu ayat Al-Quran, dan beliau akan cuba mensyarahkan lah. Dan pada ketika itu penterjemahan menjadi secara langsung sebab kita tak ada teks. Itu secara langsung lah. Dan antara lain apa yang kita lakukan, antara kerja kami adalah contohnya papan tanda dekat Masjid Haram, kalau ada tulisan bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia, itu antara bawah skop kerja kami lah. Tapi selalunya kami akan ikut bahasa Indonesia. Sebab kita boleh letak satu je, sama ada bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia. Bila sebabkan jemaah haji dan jemaah umrah Indonesia lebih ramai, kami utamakan bahasa Indonesia lah. Dan pamphlet yang diedarkan di Masjid Haram yang bahasa Melayu kami yang terjemah. Dan kadang-kadang kami akan ada buku-buku yang telah diterjemahkan, tapi kita kena revise balik untuk diedarkan di Masjid Haram. Kadang-kadang penterjemahan buku tersebut tak lepas dekat kami lah, maksudnya kami revise tak sesuai dengan bahasa Arab dia, tak lepas untuk diterjemahkan Masjid Haram. Itu antara tugas kami lah, itu secara umum.
Kalau boleh kongsikan jugalah apa kriteria ataupun latar belakang pendidikan Mujahid sendiri sehingga terpilih menjadi penterjemah khutbah di Masjidil Haram ini. Saya asal daripada Johor Bahru Johor. So saya sekolah agama swasta, sekolah menengah Islam Hidayah. Sekolah menengah Islam Hidayah Johor Bahru Johor. Dan sekolah ni mempunyai rangkaian di seluruh Malaysia lah, di bawah satu gagasan namanya Musleh. Dan Musleh ni di setiap negeri, tapi sebab saya di Johor, so saya masuk sekolah menengah Islam Hidayah di Johor sampai ke tingkatan 5. Dan saya dekat sekolah ambil sains, bukannya ambil aliran agama. Tapi sebab kat Malaysia pun sama, sekolah menengah sains agama, kita akan belajar juga bahasa Arab menjadi satu subjek wajib. Pendidikan Islam juga menjadi satu subjek wajib. Tapi kami diberi pilihan lah untuk sambung aliran ekonomi ataupun sains mengikut kehendak kami lah. Lepas tu saya daftar Ummul Qura, tapi selalunya Universiti Arab Saudi dia tak ada timeline yang sama dengan Malaysia. Contohnya Malaysia daftar bulan 5, bulan 6 akan keluar result sama ada diterima atau tidak. Kami tak ada, kami akan tunggu. Kadang-kadang ada orang tunggu setahun, ada orang tunggu 2 tahun sehingga dapat panggilan. Dan kami tak tahu adakah permohonan kami diterima atau tidak. So, disebabkan tu saya memutuskan untuk sambung belajar dulu. Saya sambung belajar di UM Nilampuri, di asasi pendidikan Islam dekat Kelantan, Nilampuri. Sebentar lebih kurang 1 sem lebih kurang, dan saya dapat panggilan lah ke Ummul Qura. Sebenarnya penterjemah ni mereka akan utamakan yang ada PhD ataupun masters, sebab itu menjadi macam syarat asas lah. Sebab antara cabaran paling besar penterjemah dekat Masjidil Haram, dia berkaitan langsung dengan Kementerian Haji dan Umrah dan Kementerian Agama. Maksudnya kalau kami melakukan satu kesalahan, mungkin akan menjejaskan reputasi baik kementerian sendirilah. Walaupun sebenarnya kami tahun-tahun sebelum ni memang akan bawah terus daripada jawatan kuasa Masjidil Haram, tapi tahun ni dia buka tender baru ke swasta, kain bawah swasta, tapi still bawah Masjidil Haram dan Kementerian Haji dan Umrah. Dan disebabkan tu mereka mensyaratkan syarat yang agak ketat lah. Maksudnya paling kurang ada masters ataupun lebih baik ada PhD. Tapi sebenarnya saya ada degree je. Okay? Antara 4 orang, saya seorang je ada degree, lain semua ada PhD. 3 yang lain ada PhD. 2 orang Indonesia, dan daripada Malaysia Dr. Wifaq, beliau bukan calon-calon orang lah, pensyarah di USIM, dan juga ahli majlis fatwa Perlis dan wilayah persekutuan, dan penasihat Raja Pahang dalam penasihat agama Raja Pahang. Maksudnya mereka mensyaratkan kriteria yang agak ketat lah. Tapi untuk siapa yang ada degree sahaja, kita perlukan dokumen sokongan. Contohnya menghafal Quran, masuk pertandingan dan menang sekian, menghafal hadis dan bacaan sekian, pointer yang tinggi. Sebab competition agak tinggi lah. Dan mereka sebenarnya kalau tak ada masters tu kira belum capai tahap yang mereka mahukan. Kecuali dengan sokongan-sokongan, contohnya hafal hadis berapa banyak, hafal Quran berapa banyak, untuk menjadikan orang ini layak lah untuk terjemah. Sebab banyak berkaitan dengan Kementerian Agama. Berapa peminat dengan kerja ni? First kali berminat dengan kerja ni sebab dekat dengan Masjidil Haram lah. Okay? Itu antara benda yang paling besar lah. Sepatutnya bila seorang pelajar dah grad, mereka akan bagi dalam tempoh 3 bulan untuk bersiap, untuk pulang lah kira. Sebab visa student. Okay? So bila dapat tawaran ni, itu satu durian runtuh lah untuk saya boleh sambung sambung duduk di Mekah. Dan satu lagi yang menarik, sebab dia boleh mengembangkan apa yang kita dah belajar di masa dekat degree dulu. Contohnya medik, kalau kita tengok medik belajar 5 tahun, ada praktikal. Tapi bab agama bahagian agama lagi-lagi Timur Tengah, kita tak ada internship, tak ada internship. So untuk kita praktikkan tu kurang. So bila ada peluang sebegini, saya rasa itu satu benda yang baik lah untuk saya sama. Umur 26 tahun kan, kira yang paling muda lah dari kalangan para penterjemah mungkin. Sebab kalau kita tengok terjemah pun kriterianya rata-rata ada master, ada PhD. Jadi yang termuda tu macam mana? Kalau bahasa Melayu, ya saya paling muda. Tapi kalau bahasa lain,
Mungkin paling muda mungkin tak. Saya tak tanya umur setiap tapi macam tu lah. Tak pasti. Antara yang termuda lah kot. Saya rasa paling muda tapi saya tak dapat pastikan lah. Lepas selesai hafal Quran 30 juzuk tu umur berapa? Yelah, selesaikan 30 juzuk tu, lepas tu berapa banyak hadis yang dah dihafal? Kalau hafal Quran, saya hafal dekat Mekah tahun 2017. Separuh dekat Malaysia, separuh dekat Mekah sini. Hafal hadis lebih kurang 3-4 ribu hadis. Mula betulkan di Masjidil Haram sejak bila? Saya baru kontrak baru bulan 10 lepas. Kontrak bulan 10 lepas? Tahun lepas, maksudnya setahun lah sampai bulan 10 tahun ni. Cuma mereka kalau prestasi bagus, mereka akan sambung lah sepatutnya. Sebab saya habis degree bulan 6. Bidang? Jurusan apa? Diploma Bahasa Arab, degree Syariah. Baik, itu baru sedikit je tu baru kita tahu. Lepas ni kita nak tahu juga lebih lanjut lagi berkenaan dengan mujahid, bagaimana mujahid boleh berada di sini dan juga apa sebenarnya resepi keluarga, mungkin cara didikan ibu ayah, kesusunan suasana ketika dibesarkan yang menjadikan mujahid siapa mujahid pada hari ini. Semua kita akan kongsikan lepas kita berhenti lihat setika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami menerusi kabar orang muda.
Abdullah Muhammad Ibnu Jabir Ibnu Sinan Al-Batani Al-Haroni dilahirkan sekitar tahun 858 Masihi di sebuah tempat bernama Batan. Beliau digelar Al-Batani sempena nama tempat kelahirannya. Al-Batani mendapat pendidikan awal daripada ayahnya Jabir Ibnu Sinan Al-Batani yang juga merupakan seorang saintis terkenal pada ketika itu. Al-Batani kemudiannya berpindah ke Raqqa yang terletak di tebing sungai Furat, di mana beliau mendapat pendidikan lanjutan sebelum menjadi seorang ilmuwan yang terkemuka. Pada awal abad ke-9, beliau berhijrah ke Samarra untuk meneruskan penyelidikannya sehinggalah ke akhir hayatnya. Al-Batani meninggal dunia pada tahun 929 Masihi. Al-Batani merupakan seorang penyelidik yang ternama di dalam bidang astronomi, matematik dan astrologi. Beliau dianggap sebagai salah seorang ahli astronomi paling hebat dalam sejarah Islam. Beliau juga bertanggungjawab dalam beberapa penemuan penting bidang astronomi hasil daripada usaha gigihnya selama 42 tahun. Usaha ini bermula di Raqqa semasa usia mudanya. Penemuan Al-Batani yang paling terkenal ialah kejayaannya dalam menentukan dengan jitu tempoh panjang tahun Syamsiah atau tahun Suria, iaitu 365 hari, 5 jam, 45 minit dan 24 saat. Al-Batani juga mendapati bahawa ukuran longitud jarak paling jauh matahari telah bertambah sebanyak 16 darjah dan 47 minit semenjak era Ptolemy. Penemuan-penemuan seperti ini telah menyumbang ke arah perkembangan pesat bidang astronomi. Inspirasi, Inforia, Islami.